Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita diberi keizinan dan kesempatan untuk bersama secara maya pada pagi ini untuk mengikuti satu webinar ataupun satu perbincangan secara dalam talian mengenai ataupun yang bertajuk membebaskan diri daripada penjajahan moden. Okey, jadi mungkin saya boleh ceritakan sedikit latar belakang webinar ini. Jadi boleh dikatakan setiap semester Pusat Sains Kemanusiaan UMPSA memang akan mengadakan satu siri wacana ilmiah, jadi dinamakan Wacana Ilmiah Sains Kemanusiaan WISK, yang mana siri wacana ini dianjurkan di bawah subjek ataupun kursus MPU, iaitu falsafah dan isu semasa. Jadi setiap semester dianjurkan webinar secara maya ini, di mana tajuk ataupun tema-tema tertentu akan dipilih untuk dibincangkan dan akan dijemput panel pakar yang berkait ataupun yang pakar dalam bidang ataupun tema tersebut lah. Jadi pada hari ini ataupun untuk sesi yang kali ini, kita membicarakan tentang membebaskan diri daripada penjajahan moden. Kita berjemput seorang panel yang saya fikir sangat dikenali ataupun sangat prominent dalam bidang peradaban, bidang tamadun dan juga bidang falsafah di Malaysia ini, iaitu Profesor Dr. Zaid Ahmad. Mungkin sebelum saya masuk terus ke sesi yang seterusnya, mungkin saya boleh perkenalkan sedikit latar belakang beliau. Profesor Zaid Ahmad ini adalah mantan profesor dari Fakulti Ekologi Manusia UMP, Universiti Putra Malaysia, dan sekarang ini telah dilantik sebagai fellow penyelidik utama di Institut Islam Hadari, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau memperoleh ijazah pertama daripada UKM serta sarjana dan juga PhD dari Victoria University of Manchester, United Kingdom. Dan bidang kepakaran beliau adalah mengenai falsafah dan juga kajian peradaban dan juga ketamadunan. Beliau pernah memegang jawatan sebagai dekan di Fakulti Ekologi Manusia, UPM, dan pelbagai jawatan pentadbiran yang lain semasa sepanjang berkhidmat di UPM. Jadi beliau ni seperti yang saya sebut memang sangat prominent, dan saya boleh katakan beliau ni khususnya dalam konteks Malaysia ni boleh dikatakan salah seorang guru besar lah dalam perbincangan tentang ketamadunan, peradaban dan juga falsafah. Jadi khususnya pelajar-pelajar yang mengikuti webinar ni, kita sangat beruntung kerana kita mempunyai seorang yang hebat bersama dengan kita hari ini. Jadi saya mengharapkan pelajar semua khususnya dan penonton umum yang lain boleh memanfaatkan peluang ini untuk mendengar dengan teliti dan juga bertanyakan soalan sekiranya ada di merancangkan lagi untuk webinar pada pagi ini. Baik, Prof. Zaid sihat ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ini kita Ramadan yang ke-19 kita jemput Prof. Okey. Mungkin saya terus masuk ke kita punya sesi perbincangan. Baik, bila orang cakap tentang penjajahan, kebiasaannya orang mungkin akan rasa macam apa perlu untuk kita bercakap tentang penjajahan. Contohnya kita di Malaysia ni, kita sudah hampir 70 tahun kita mencapai kemerdekaan. Jadi adakah masih relevan lagi kita bercakap tentang kemerdekaan? Jadi itu mungkin pandangan yang biasalah. Cuma hari ini kita nak membedah satu perspektif tentang penjajahan yang mungkin agak lain daripada kebiasaan yang orang bincangkan, iaitu tentang penjajahan dalam bentuk yang moden. Jadi Prof, apa yang dimaksudkan dengan penjajahan moden ni sebenarnya? Apa perbezaan penjajahan moden ini dengan penjajahan yang dalam bentuk yang lebih konvensional, yang seperti mana kita biasa jumpa dan diajarkan kepada kita di sekolah dulu? Okay, Prof, sila. Right, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat pagi kepada
semua ya, saudara Dr. Khalis dan juga para penonton ataupun para pelajar yang berada di dalam talian yang sedang menonton wacana ini. Terima kasih kerana menjemput saya kepada UMPSS UMSA, bukan saya, yang menjemput saya untuk bersama dalam wacana pada pagi ini. Alhamdulillah, saya akan cuba ambil kesempatan ini untuk mungkin mengupas ataupun berkongsi beberapa sudut pandang saya lah dari segi melihat konteks yang diminta saya kupas, iaitu penjajahan moden. Istilah Melayu itu penjajahan moden ataupun dalam bahasa Inggeris itu modern colonialism ataupun modern colonization gitu ya. Baik, dalam wacana ataupun dalam perbahasan tentang penjajahan ini, kita tidak boleh terlepas daripada melihat sejarah ataupun pengalaman bangsa-bangsa atau pengalaman negara-negara atau masyarakat yang pernah mengalami penjajahan ataupun pernah dikuasai oleh satu kuasa yang lain ya. Jadi sebab itu wacana tentang pembebasan ataupun kemerdekaan itu, dia bermula dengan wacana tentang kemerdekaan itu, dia bermula daripada wacana tentang pembebasan. Artinya, bagaimana kemunculan idea pembebasan di dalam masyarakat yang berada di bawah penguasaan penjajahan. Jadi itu lebih kurang latar belakang. Jadi kita akan telusuri bagaimana idea pembebasan itu nanti muncul dan bagaimana penjajahan ataupun penguasaan itu berlaku ke atas bangsa-bangsa di dunia khususnya dalam konteks negara kita. Sebenarnya apa yang berlaku kepada negara kita kalau kita pergi lebih khusus, dia tidaklah semudah dipaham kita di bawah penjajahan dan dikuasai oleh kuasa asing dan sebagainya begitu. Dia tidak straightforward kerana kita ada beberapa siri penguasaan kuasa luar kepada kita. Mungkin kalau kita telusuri daripada zaman Portugis, diikuti dengan Belanda dan Inggeris. Dan kalau Portugis dan Belanda itu kita lihat dalam konteks kita dalam sejarah kita ini, tumpuan ataupun concentration dari segi penguasaan itu adalah di sekitar Melaka dan Pelabuhan Melaka dan Selat Melaka. Namun kalau kita pergi kepada Inggeris, penguasaan itu lebih luas melibatkan semenanjung Tanah Melayu dan negara-negara yang beraja dan bersultan pada masa itu. Dan ada beberapa kategori penguasaan. Satu penguasaan yang berbentuk langsung ataupun secara langsung, seperti di negeri-negeri Selat, dan juga penguasaan secara tidak langsung di negeri-negeri Melayu yang lain di bawah raja. Jadi proses penguasaan itu berlaku dalam keadaan yang sebegitu rupa sehingga kalau kita lihat ada keadaan di mana rakyat negara kita ataupun masyarakat di negara kita ini mungkin ada sebahagiannya tidak berasakan mereka dijajah ataupun pernah dijajah. Sebab itu ada pandangan mengatakan bahawa kita tak pernah dijajah dan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh pihak kolonial British juga. Mereka juga gunakan istilah protectorate misal kata. Dia tak guna istilah direct colonization itu, tetapi digunakan penaungan, konsep penaungan dan sebagainya. Dinaungi pada masa yang sama
kedaulatan negeri-negeri itu ataupun kedudukan pemerintah dan raja dan sebagainya itu masih kekal utuh, namun mereka mencampuri urusan ataupun berada dalam sistem pentadbiran itu dengan atas nama penasihat, residen dan sebagainya, dan raja masih lagi bertakhta dan sebagainya, menyebabkan rakyat tidak terlalu begitu merasakan bahawa mereka berada di bawah cengkaman kuasa luar. Jadi inilah yang berlaku dalam konteks negara kita. Namun demikian, apabila berlakunya kesedaran dalam kalangan sebahagian daripada rakyat negara ini atau anggota ahli masyarakat ini yang mungkin mendapat pendedahan khususnya daripada luar negara, melihat bagaimana perjuangan pembebasan yang berlaku di luar negara dan bawa balik idea berkenaan itu ke dalam negara kita dan mula menyebarluaskan idea kebebasan itu, pembebasan itu dalam kalangan masyarakat. Itu pun pada ketika itu sukar untuk mendapat sokongan daripada rakyat tempatan sendiri ataupun daripada anggota masyarakat, kerana sebahagian besar mungkin pada ketika itu buta huruf ataupun tidak terpelajar atau tidak mempunyai kesedaran itu. Dan kalau kita lihat dalam perjuangan idea pembebasan dalam negara kita ini dijuarai oleh mereka yang dalam kalangan pengamal media misalnya atau pendidik, guru dan sebagainya, mereka yang agak berpendidikan pada masa itu. Dan rata-rata masyarakat dalam negara kita masih lagi kurang terdedah dan buta huruf dan tidak dapat memahami persekitaran mereka dengan dalam perspektif yang besar dan yang luas. Jadi inilah yang berlaku dan keadaan ini memberikan suatu kelebihan kepada kaum penjajah ataupun kolonial untuk meneruskan penguasaan mereka dan mengambil pelbagai manfaat daripada penguasaan itu untuk kepentingan mereka, khususnya dari segi kekayaan tempat negara dan ekonomi. Jadi ini latar belakangnya. Jadi kalau kita bercakap tentang penjajahan moden ini ataupun yang baru ataupun juga disebut dalam istilah neo-colonialism, penjajahan bentuk baru. Kita tahu bahawa pada penghujung abad ke-19 dan abad ke-20 pertengahan abad 19 dan hingga ke-20 berlakunya gerakan pembebasan dalam kalangan banyak negara yang dijajah, dan pada masa itu berlakunya gerakan kemerdekaan dan sebagainya, dan banyak negara bebas ataupun merdeka dalam konteks politik, termasuk dalam negara kita, pada 1957 kita mengisytiharkan kemerdekaan sepenuhnya daripada kuasa British dari segi politik. Namun demikian, apakah setelah tadi disebut 70 tahun, 60 lebih tahun kita merdeka itu, masih relevankah kita bercakap tentang kebebasan ataupun kemerdekaan? Kalau tanya saya, jawapannya pasti relevan. Kerana penjajahan sebenarnya tidak berakhir dengan pengunduran kuasa yang mempengaruhi itu, tetapi apa yang lebih mustahil ataupun lebih penting kita fahami ialah pasca penjajahan ataupun pasca kemerdekaan itu. Bila dia merdeka, dan apakah negara-negara yang merdeka itu dia muncul dan bangkit sebagai masyarakat yang benar-benar merdeka. Bukan merdeka fizikal tetapi merdeka dengan jiwa dan pemikirannya. Jadi ini yang menjadi wacana sekarang sebenarnya. Jadi bila kita bercakap tentang wacana sekarang, kita bercakap tentang pembebasan ataupun kemerdekaan dalam konteks mindset, dalam konteks sudut pandang, bagaimana kita melihat sesuatu itu. Jadi inilah yang menjadi isu yang bagi saya masih lagi tetap relevan. Dan kalau untuk diri saya sendiri, saya ingat kebelakangan ini saya memang sangat terlebih berminat dengan wacana yang berbentuk
counter narrative kepada penjajahan itu, decolonization dan sebagainya, khususnya dalam bidang akademia. So saya melihat bahawa perlunya gerakan itu bukan sahaja di dalam kalangan intelektual, tetapi juga mesti disambut oleh masyarakat teramai. Jadi bagi saya, kalau dalam konteks negara kita ini, nak bercakap tentang pembebasan kemerdekaan ini, kita tidak boleh bercakap bermula daripada 57. Sebab 57 itu adalah, memang itu sempadan sejarah yang penting dalam negara kita. Tetapi kita harus melihat jauh lebih ke belakang lagi, kerana idea pembebasan itu sebenarnya telah dimulakan oleh datuk nenek kita dulu, sebelum gerakan kemerdekaan yang formal, yang berlaku dan yang kita berjaya capai pada 57 itu. Sebelum itu sudah pun ada rentetan peristiwa dan juga bagaimana idea pembebasan itu wujud di dalam diri pemikir dalam negara kita. Dan kalau kita lihat, saya boleh bagi contoh yang agak mudah kita faham. Sebab baru-baru ini ada filem yang box office yang sangat laku keras, Mat Kilau. Okey, kita menganggap bahawa Mat Kilau ini adalah seorang pejuang pembebasan. Dia Mat Kilau bukan orang yang berpendidikan tinggi. Dia tidak mendapat pendedahan dalam banyak benda, tetapi yang penting dalam konteks ini ialah beliau adalah di antara anggota masyarakat atau pemimpin masyarakat yang mempunyai atau memiliki jiwa merdeka. So jiwa merdeka itulah yang sebenarnya yang mendorong beliau mengambil pendekatan untuk melawan. Dan pada masa itu kekuatannya sangat terhad. Dan mungkin sokongan daripada masyarakat terbanyak itu pun tidak begitu banyak, tidak begitu kuat. Sebab itu dalam banyak pertempuran pun, kalau kita baca sejarah, beliau menggunakan taktik ambush ataupun dalam istilah kita panggil pukul curi lah, pukul curi. Kenapa kita pukul curi? Sebab kita tak ketika itu mungkin kekuatan tu tak dapat mengimbangi kekuatan dan persenjataan yang ada pada askar dan polis British pada masa itu. Tapi mereka tetap bangkit melawan di atas semangat dan jiwa merdeka mereka itu. Walaupun pada ketika itu dia tak sebut merdeka pun. Dia tak sebut merdeka, tapi jiwanya merdeka. Sebab itu kalau kita baca dalam buku Burhanuddin Hilmi itu ada pantun yang ditulis pada awal buku itu, di atas rubuhan Kota Melaka kita didirikan jiwa merdeka. So buku itu sedang saya usahakan, insya-Allah akan terbit dalam bulan 5 begitu, bulan 5 itu, iaitu falsafah kebangsaan Melayu. Dalam saya boleh tunjukkan di sini dia punya ini draft dia lah, dummy, insya-Allah akan terbit. Saya tuliskan pengenalannya di situ kerana bagi saya Burhanuddin mengangkat wacana ini pada ketika orang masih belum begitu memahami konteks kenapa gerakan pembebasan ini perlu ada dalam masyarakat kita. Jadi inilah lebih kurang saya ingat dalam dari segi pengenalan ni, kalau kita nak faham konteks penjajahan moden ini dia bukan fizikal, bukan tentera datang menyerang dan menguasai secara langsung ataupun direct rule itu, tetapi dalam bentuk yang lebih kompleks ataupun yang lebih canggih lah, melalui berbagai medium melakukan penjajahan itu. Dan dalam banyak keadaan orang yang dijajah tidak berasa mereka sedang dijajah ataupun mereka dikuasai oleh satu pemikiran atau ideologi yang lain. Itu mukadimah Haris. Saya kita boleh panjangkan lagi perbahasan itu. Terima kasih. Okey, sedap. Walaupun mukadimah tapi saya sempat catat banyak poin yang menarik. Jadi
seperti mana yang Prof sebut tadi, bila kita bercakap tentang wacana pembebasan kemerdekaan ini, kita tak boleh lihat secara selektif, iaitu secara rujukan dengan memilih event-event yang tertentu, tapi kita kena lihat dia sebagai satu yang berkesinambungan. Jadi dia bermula lebih awal daripada itu, dan malah penjajahan itu juga tidak terhenti pada tahun 57, baliknya berlaku juga pada era ataupun tahun-tahun selepas itu, mana yang Prof sebutkan tadi. Dan di situlah letak duduk kepentingan untuk kita bincang tentang penjajahan dalam bentuk yang moden yang Prof sebut tadi sebagai neokolonialism tadi. Jadi Prof, untuk saya nak bagi mungkin nak mengembangkan perbincangan di peringkat pengenalan tadi tu. Hari ini kita bukan hari ini, sebenarnya kita sudah lama orang bercakap tentang globalisasi, globalization, dunia tanpa sekadar. Dan globalization ni of course lah dia ada kebaikan dan keburukannya. Cuma kalau kita melihat mungkin dari sudut yang agak skeptikal, kita akan nampak bahawa globalisasi ni dia menjadi pemangkin kepada, mungkin saya boleh sebut, penjajahan lah dalam bentuk yang moden ni, sebab di situlah akan lebih memudahkan penyebaran idea-idea baru yang lebih rancak, dan juga lifestyle, juga gaya hidup yang mungkin cuba diterapkan ataupun cuba dicorakkan dalam bentuk yang tertentu lah ke atas ke tempat lain. Jadi Prof rasa macam mana? Macam mana? Ada kaitan ke globalisasi dengan penjajahan moden? Baik, terima kasih. Itu bagus sekali ya soalan itu. Sebab saya ingat kalau saudara ataupun kalau pelajar-pelajar semua ya boleh menerokai wacana tentang globalisasi ataupun globalization itu, kita akan dapati banyak sekali tulisan ataupun banyak sekali debat ataupun wacana dalam konteks, dan malahan ada yang menafsirkan ataupun ada yang menggambarkan bahawa globalisasi itu atau globalization itu adalah westernization ataupun pembaratan. Jadi kalau kita lihat dalam tradisi ilmiah moden ini, tradisi ilmu moden ini, Barat, kalau kita cakap, definisi Barat bagi kita itu maknanya Western civilization. Dia bukan kedudukannya di Barat, di Timur, tapi Western civilization. Saya merujuk kepada itu. Hari ini mungkin sebahagian besar daripada kita berpandangan ya, West ataupun the West is the champion of modern civilization. Barat adalah juara kepada peradaban ataupun tamadun moden. Ini sudut pandang kita, dan inilah yang menjadi stigma sebenarnya dalam pemikiran kita. Apabila kita menjadikan ataupun kita menggunakan Barat ataupun kita menjadikan Western civilization itu sebagai kiblat kita dalam melihat sesuatu. Baik. Bila mereka menguasai ilmu, mereka mencipta konsep-konsep dan menafsirkan konsep-konsep itu untuk kepentingan mereka. Dan dalam hal ini, saya tak sarankan pelajar-pelajar kalau ada bukan kalau ada kelapangan lah, elok sekali memperluaskan pembacaan tu. Salah satu daripada buku yang bagi saya sangat penting untuk kita memahami konteks ini ialah buku yang ditulis oleh Edward Said, Orientalism. Orientalism, Edward Said, boleh Google lah, boleh cari buku dia banyak sekarang ni, dia dijual, dan Orientalism ini sudah pun saya ingat terjemah kepada banyak bahasa. Bagaimana Edward Said menggarap dia melihat bagaimana peradaban Barat itu
menyerap masuk ke dalam pemikiran masyarakat yang tadinya mungkin pernah dijajah satu ketika tapi sudah pun tidak lagi dijajah, maknanya kuasa penjajah itu sudah pun keluar daripada mereka, tetapi bagaimana ideologi itu berkembang dalam kalangan mereka ya. Jadi oleh kerana mereka yang menjadi penafsir kepada dunia moden ini ataupun pada konsep-konsep yang dibangun oleh mereka, maka sudah tentulah ditafsir dan dilihat untuk kepentingan mereka ya. Samalah seperti kalau kita tengok dalam konteks yang lebih kecil, teori-teori seperti dependency theory. Dependency ini teori pergantungan. Bila kita bercakap tentang pergantungan, bagaimana? Apakah maksud pergantungan? Pergantungan ini maksudnya negara yang yang tidak maju bergantung kepada negara maju. Dan dalam konteks ini mereka telah mengkategorikan ataupun meletakkan kelompok-kelompok ya, negara dunia ketiga, negara sedang membangun, negara mundur dan sebagainya berasaskan kepada kayu ukur ataupun neraca mereka sendiri. Jadi kita terima dengan seadanya, tanpa kritik ataupun tanpa mempersoalkan apa yang ditafsir oleh mereka itu sama ada betul atau tidak, ataupun sama ada ianya menepati realiti atau tidak. Dan inilah ataupun kelompok inilah yang disifatkan oleh kalau kita tengok intelektual tempatan ya, Syed Hussein Alatas, golongan yang mempunyai minda tertawan, dikatakan. Minda tertawan ini maknanya orang yang manusia yang jiwanya dikuasai oleh. Jadi apa-apa sahaja yang datang daripada khususnya daripada barat dalam bahasa Inggeris, maka bagi kita itu yang terbaik dan itu yang kita tidak mempunyai autoriti untuk pertikaikan ya. Jadi dalam hal ini bila kita sebut jiwa merdeka inilah jiwa yang berani mencabar idea. Ini ya. Sejauh mana kita berani mencabar idea-idea yang datang ke dalam masyarakat kita dalam dunia akademik khususnya, banyak sekali ya kita gunakan buku-buku yang ditulis oleh mereka. Jadi bagaimana ataupun sejauh mana kita mempunyai keberanian dan mempunyai kekuatan dan mempunyai upaya untuk mencabar idea mereka itu. Kalau dikatakan globalization itu semacam seolah-olah sudah jadi westernization, kenapa tidak globalisasi the other way round? Kita sebenarnya yang pihak kita yang melebarkan pengaruh kita keluar. Jadi semacam keadaan itu berlaku sehala atau sebelah pihak ya. Jadi western hegemony ya, hegemony barat itu menguasai masyarakat dan juga negara-negara yang mereka khususnya bekas tanah jajahan mereka dulu. Dan lebih-lebih lagi pula sebahagian besar intelektual ataupun orang terpelajar dalam masyarakat itu memang ditrain ataupun dilatih di tempat mereka ya. Saya pun sama juga. Saya pun ditrain di negara di England ya, di negara penjajah. Tapi latar belakang itu tidaklah memberi kesan kepada saya dari segi melihat bahawa kita perlu bangunkan jiwa merdeka atau pemikiran merdeka itu dan mesti berani mempersoalkan sama ada yang dibawa kepada kita itu benar-benar sesuai dengan kita ataupun tidak. So kita nak membangunkan masyarakat kita sendiri, tentulah kita harus berupaya untuk kita sendiri lebih faham apa yang ada pada masyarakat kita. Kita lebih faham sistem nilai dalam masyarakat kita. Kita lebih faham selok-belok berurusan dengan masyarakat kita sendiri. Jadi kita ketika itu kita tak perlukan orang lain datang ataupun pihak lain datang ataupun kita mengambil carbon copy daripada pihak yang lain untuk memajukan negara kita. Kerana kita lihat mereka maju, maka kita ambil ataupun kita copy ya daripada apa yang berlaku.
Mungkin pengalaman mereka berbeza. Pengalaman kita berbeza. Jadi kita nak bangunkan negara kita nak bangunkan masyarakat kita, nak majukan kita dengan acuan kita sendiri. Apakah kita berupaya untuk bina acuan kita sendiri dalam konteks ini? So inilah cabaran besar bagi golongan pemikir di kalangan kita. So, konsep yang digunakan di barat pun mungkin kalau bawa ke sini dah tak sama lagi. Okey. Rural di negara barat tak sama dengan rural di sini ataupun luar bandar ya. Kampung tempat kita tak sama dengan kampung di tempat lain. Petani di sini, farmer tak sama dengan farmer di tempat mereka. Jadi sudah tentulah konsep-konsep itu kalau nak bawa ke sini mesti ditafsir dan diterjemah dan difahami dalam konteks tempatan. Kalau kita bercakap tentang petani, kita merujuk petani di Malaysia. Bukan petani di Amerika ataupun di England ataupun di Australia. Begitu. Kerana mereka faham petani tak sama dengan macam mana kita faham petani. Jadi kerana kita menggunakan buku teks mereka, maka kadang-kadang kita tak langsung tak mencabar idea pemikiran itu, kita carbon copy terus bawa ke sini. Jadi sudah tentu bila kita gunakan kaedah seperti itu, kita tidak dapat memahami denyut nadi masyarakat kita sendiri dan tidak dapat membina ataupun membangunkan negara dan masyarakat kita berasaskan kepada acuan kita sendiri. Jadi para pelajar sekarang yang ada di bangku universiti sekarang ini akan keluar dan mau tidak mau saudara dan saudari semua akan menjadi ejen, akan menjadi sebahagian daripada tenaga membangun dan memajukan negara kita dan masyarakat kita pada masa depan dalam bidang yang berbagai-bagai. Ada yang jadi usahawan, ada jadi pegawai dan sebagainya. Tetapi kita harus ada satu pemikiran bahawa kita mesti bersikap kritis. Kalau sesuatu itu datang daripada luar, kita harus tapis dan kita harus ada upaya untuk memahami sepenuhnya masyarakat kita sendiri. Jadi bila kita merancang sesuatu, kita merancang berasaskan kepada pemikiran yang jelas tentang apakah yang kita perlukan dalam negara kita ataupun dalam masyarakat kita. Sesuai dengan jiwa dan sistem nilai kita. So, jadi dalam keadaan-keadaan tentu kita tak boleh guna pakai pendekatan-pendekatan yang mungkin dilihat pada satu lapisan itu berjaya di tempat lain, tapi kalau bawa ke sini mungkin tidak berjaya. Saya selalu kalau dengan pelajar saya bagi contoh yang mudah kita faham lah budaya ataupun sistem nilai kita. Kalau di negara barat ini kita bercakap tentang kenderaan. Ada kenderaan yang pintu dua, sports car. Di negara kita ini bukan tak ada orang pakai kereta, tetapi dia tidak popular seperti mana di sana. Kerana apa? Kerana masyarakat kita ini kereta dia walaupun kecil tapi dia nak bawa orang naik sama dengan dia. Maka dia lebih selesa ada pintu yang 4 pintu mudah. Sebab dia tak perlu keluar kalau orang nak masuk dalam kereta dia. Tetapi bagi negara yang individualistik yang mahukan privacy dan sebagainya, tak macam dia tak bersedia nak bawa orang tumpang kereta dia. Maka dia mungkin lebih selesa memandu kereta yang seperti itu pintu 2 dan sebagainya. Jadi ini pun kadang-kadang perkara ini nampak macam kecil tetapi dia adalah terjemahan kepada sikap kita. Kita nak naik ramai, kita nak bawa orang, nak bawa anak beranak, nak bawa dan sebagainya, nak tumpangkan orang dan sebagainya. Itu ni sistem nilai yang ada pada kita. Jadi kita akan memilih untuk beli kereta pintu 4 walaupun kecil macam mana pun, kancil ke, tapi pintunya 4 bukan 2 untuk untuk menterjemahkan sikap kita. Macam
orang tengok kalau kita ni beli kereta pintu 2 tu macam tak mau bagi orang naik lebih kurang begitulah. Tak mau nak tak kawan-kawan nak tumpang pun susah dia tu, nak tumpang pun you kena keluar dulu masuk, kalau hujan nanti kena keluar basah dalam hujan baru orang lain boleh masuk. Jadi begitulah, itu contoh yang mudah yang kita boleh fahamkan kepada masyarakat terbanyak so, nak bercakap dengan masyarakat terbanyak ni kadang-kadang contoh pun janganlah sampai terlampau complicated sampai orang tak boleh faham kita bagi contoh yang mudah masyarakat kita boleh memahami okey Khalis. Okey Prof, terima kasih atas huraian tadi tu. Okey, perbincangan tentang post-colonial studies ni memang bidang interest saya lah. Jadi kalau ini pentas kita berdua saja, sedap untuk kita berdialog berdua, tapi sebab ni bukan pentas saya seorang, kita ada juga penonton lain, jadi saya nak meraihkan jugalah soalan daripada penonton. Mungkin saya boleh, sebelum saya sambung ke soalan saya, mungkin saya boleh bacakan soalan yang dipaparkan itu. Assalamualaikum Prof. Mohon jelaskan kepentingan jiwa merdeka bagi rakyat Malaysia dalam mendepani penjajahan moden. Jelaskan kepentingan jiwa merdeka bagi rakyat Malaysia dalam mendepani penjajahan moden. Sila Prof. Okey. Tadi saya bacakan pantun yang diungkapkan oleh Burhanuddin Hilmi di atas robohan Kota Melaka kita bangunkan jiwa merdeka. Bersatulah Melayu seluruh baka membela hak keadilan pesaka. Ini dalam buku pada page yang awal dalam buku tu ada dinyatakan Jadi kalau buku ni dah siap dia, kalau jumpa bolehlah miliki satu seorang elok sebab bila kita bercakap tentang jiwa merdeka ni kita kena telusuri siapa sebenarnya yang mencetuskan. Bukan sebelum itu ada jiwa merdeka, tetapi yang mencetuskan dalam bentuk yang dikupas di sini. Apa yang dikatakan jiwa merdeka itu Dan wacana ini dilanjutkan pula oleh tokoh-tokoh yang kemudian seperti Syed Hussein Alatas dan sebagainya yang mengupaskan ini. Tapi Burhanuddin Hilmi sebut jiwa merdeka ini pada tahun 54. Kita kena ingat tahun 54 kita belum merdeka. Belum lagi merdeka. Dan belum wujud negara bangsa seperti mana yang ada sekarang. Kita belum ada persekutuan tanah Melayu lagi pada masa itu. Dalam bentuk yang merdeka 1957 itu. Sebab buku ini ditulis tahun 54. Okey. Selepas merdeka kita fahamlah, maknanya orang dah faham apakah makna maksud merdeka, tetapi beliau bercakap tentang kemerdekaan itu sebelum kita merdeka. Maknanya apa? Maknanya beliau sudah ada satu pemikiran atau sudut pandang pentingnya jiwa merdeka itu. Jadi untuk merdeka dalam konteks ini, bagi Burhanuddin, kita mesti merdekakan jiwa dulu. Maknanya kita kena buang ataupun kikis sifat ataupun pemikiran yang jiwa hamba tadi. Dia merdeka lawan dia hamba jiwa hamba. Kenapa? Kerana sebuah bangsa yang ingin membina peradaban atau membina tamadun berasaskan kepada identiti dan jati dirinya sendiri, dia mestilah berupaya untuk membina kerangka pemikiran berasaskan kepada pahaman peribumi itu. Peribumi maksudnya indigenous thinking, pemikiran berasaskan peribumi. Kita yang bagi dia, kita sebenarnya yang lebih memahami apa yang ada pada kita. Jadi bila kita sebutkan jiwa merdeka itu, seorang yang berjiwa merdeka itu dia tidak sukar, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh elemen-elemen daripada luar. Jadi ini Dan jiwa yang terjajah ataupun colonized mentality yang disebut oleh jiwa terpasung yang disebut oleh
Syed Hussein Alatas itu, sebenarnya sebelum itu lama dulu sudah pun dibahas oleh lama sebelum itu oleh seorang tokoh pemikir Algeria, Malik bin Nabi. Malik bin Nabi mengemukakan istilah dia sendiri, iaitu sesuatu bangsa yang dijajah itu dia kata digunakan istilah colonization, penjajahan. Dan satu lagi istilah yang digunakan itu penting untuk memahami pembahasan pemikiran jiwa merdeka ini. Dia kata ada lagi satu kategori masyarakat yang mana dia menyediakan dirinya untuk dijajah. Ini masalah besar yang berdepan, yang kita berdepan, ya. Digunakan istilah colonizability, dalam bahasa ditulis dalam bahasa Perancis, ataupun dalam bahasa Arab al-qabiliyah lil isti'mar. Jadi seorang yang membuka dirinya ataupun mendedahkan dirinya untuk dijajah. Jadi dia welcome, dia mengalu-alukan penjajah. Dan orang seperti ini, kalau dalam konteks negara kita ni, kita panggil macam-macam lah istilah kita guna sebenarnya. Dalam bahasa Melayu orang sebut Anglophilus, contohnya orang yang berkiblatkan Inggeris, penjajah dulu. Dan orang ini bukan kata dia berkiblat kepada Inggeris, cara hidupnya pun ikut cara hidup Inggeris. Dia lebih orang putih daripada orang putih. Pemikirannya, orang seperti ini dia akan rasa inferior apabila perkara-perkara ataupun hal-hal itu dikaitkan dengan tradisi dan budaya dia akan terasa inferior. Cakap bahasa Melayu command. Bahasa Melayu ni mungkin bagi pandangan dia tak ada kelas. Kerana kita harus menguasai bahasa yang global dan sebagainya, dan menguasai bahasa Inggeris. Jadi ini mentaliti yang ada pada kita. Sedangkan isunya bukan itu, ya, bukan soal menguasai bahasa lain, bahasa lain itu. Isunya ialah mendaulatkan bahasa kita sendiri. Kalau ini saya ambil dalam konteks bahasa dia. Kita mesti mendaulatkan bahasa sendiri dan menguasai bahasa lain. Apa yang berlaku hari ini kepada kita ialah mendaulatkan bahasa asing. Inilah maksud tadi, ya, orang yang kalau kita kaitkan dengan yang sebelum ini tentang jiwa merdeka itu, ini orang yang tak, dia kalau nak buat apa sesuatu pun dia tak jumpa yang Melayu, yang Melayu. Saya bercakap ni saya kena sebut perkara-perkara yang saya nampak menjolok mata. Nama-nama tempat, bila kita nak bangunkan negara kita nak bagi nama, kita pun bagi nama orang putih. Semacam seolah-olah tidak ada lagi dah nama ataupun nama Melayu ni bagi kita command dan tak tidak ada kelas. Saya tinggal di Bangi, saya tahu lah di sekitar saya ni, di Tasik Cempaka itu ada Bangi Walk. Kita ada Bangi Gateway. Kita ada di sini Kampung Country Heights dan sebagainya. Jadi orang seperti saya setiap kali saya melintas kawasan itu, saya akan rasa kecewa. Kecewa kenapa? Kalau seperti ini sepatutnya kita sensitif. Tapi orang seperti kita ini yang tidak ada kuasa ini, kita hanya dapat melihat dan bercakap sajalah. Di mana ada forum, di mana ada peluang, bercakap. Tetapi yang membuat perubahan itu bukan kita. Kita tak mampu nak buat perubahan sebab yang buat perubahan itu adalah mereka yang mempunyai wewenang untuk melakukan perkara sedemikian itu. Misalnya dari segi menamakan tempat itu, dia bukan proses yang mudah. Dia mesti melalui satu jawatan kuasa. Dan kalau ada dalam kuasa itu ada 10 orang, takkan satu orang pun tak boleh bantah perkara seperti itu. Jadi ini dia berkait-kait, ya, bagaimana kita katakan jiwa merdeka itu. Kalaulah majoriti kita ini mempunyai jiwa merdeka dan rasa bangga, proud, ya, rasa bangga dengan apa yang kita ada itu, kita tak akan izinkan perkara-perkara seperti itu
wujud. Kita banner peradaban kita di atas identiti kita. Orang datang ke Malaysia ni dia akan terasa datang ke Malaysia, bukan datang ke England. Turun di airport, dia berjalan, dia melalui naik taksi atau naik kereta daripada KLIA ke Kuala Lumpur tu, dia tak terasa dia berada di England. Dia rasa dia datang ke Malaysia dan dapat melihat apakah identiti yang ada pada Malaysia. Jadi ini saya kena sebutkan perkara seperti ini kerana nak minta saya bercakap tentang jiwa merdeka, inilah jiwa merdeka. Jadi bagi setengah orang perkara itu kecil, tapi bagi saya itu bukan kecil. Itu adalah manifestasi pemikiran kita. Intellectual dependency, pergantungan intellectual, kita tidak berupaya untuk keluar daripada kepompong penjajahan ini, walaupun penjajah tak nampak muka lagi dah 70 tahun dia tak ada di sini. Malahan generasi hari ini yang lahir hari ini tidak pernah jumpa penjajah pun. Kalau generasi saya mungkin sempat dengan askar orang putih tahun 60-an ya, ada lagi askar orang putih masih lagi ada dalam negara kita ini. Tapi hari ini, generasi hari ini yang lahir pasca penjajahan tetapi masih lagi jiwanya belum merdeka sepenuhnya. Jadi ini kadang-kadang Kharis ya, kita agak emosional sikit bila bercakap tentang perkara seperti ini, tetapi inilah yang perlu kita sedarkan. Setiap tahun kita sambut kemerdekaan dan setiap tahun kita harus mengingatkan kepada generasi ini. Kita harus berupaya untuk bina peradaban dalam acuan sendiri. Itu. Okay. Ada lagi soalan lain? Tentang jiwa merdeka ni banyak poin yang Prof lontarkan. Tapi saya boleh rumuskan bahawa hari ini mungkin kita cakap in general lah. Sebenarnya orang kita ni dari sudut jiwa ni tu masih lagi terjajah. Maksudnya kita masih tidak bebas secara sepenuhnya, walaupun setiap tahun kita sambut merdeka, kita kibar dan bergemilang itu, tapi penghayatan itu mungkin tidak ada. Jadi itu perkara yang perlu kita insafi dan renung kembali lah. Okay, Prof, saya mungkin ambil satu soalan daripada audiens sebab dia berkait dengan topik ataupun persoalan globalisasi tadi tu. Soalan daripada Lecky King yang terpapar di depan ni. Okay, Prof, adakah perlembagaan negara yang disesuaikan dengan model Westminster, iaitu konsep perlembagaan barat, dikategorikan sebagai globalization dan modernization di negara kita? Apa? Ulang balik soalan, saya tak. Adakah perlembagaan negara yang disesuaikan dengan model Westminster, iaitu konsep perlembagaan barat, boleh dikategorikan sebagai globalisasi dan modernisasi di negara kita? Okey, terima kasih ya. Bagus soalan tu. Baik. Kalau kita nak cakap bagaimana perlembagaan digubal dan proses kemerdekaan itu sudah menjadi sejarah sebenarnya. Itulah acuan kemerdekaan kita. Kita menuntut kemerdekaan, ada rundingan dan kemudian ada perlembagaan dan sebagainya. Okey, fine. Kita terima itu sebagai hakikat sejarah yang kita warisi hari ini. Okey. Tetapi perlembagaan pun dia adalah sesuatu yang dinamik. Dia bukannya statik sifatnya. Artinya, jika kesedaran itu wujud dalam negara kita, akan berlaku pindaan-pindaan kepada perlembagaan itu sehinggalah kita benar-benar berpuas hati bahawa apa yang kita rujuk, perlembagaan kita itu memang perlembagaan yang melambangkan jati diri kita sendiri. Jadi ini harus berlaku. Jangan nak ghostan balik ya, sejarah yang sudah berlaku, maknanya kita nak rombak segala-gala yang daripada yang berlaku di belakang itu bukan kerja yang mudah dan itu bukan kerja yang praktikal, tetapi yang praktikalnya ialah kita melihat ke belakang dan memandang ke hadapan ya, bagaimana kita harus sekiranya ada pelancongan, maka kita harus meluruskan. Jadi proses meluruskan ini memerlukan upaya intelektual dalam kalangan kita. Jadi peranan ilmuwan. Ini sebab dalam negara kan ada dua orang yang berpengaruh ya, dua pihak yang berpengaruh. Satu ilmuwan, satu lagi umara, penguasa yang ada kuasa mengubah. So ilmuwan mesti berperanan sebagai ilmuwan. Dan umara juga dia harus mendapat pendidikan yang
yang terbaik daripada para ilmuwan ni, sehingga bila dia menjadi penguasa, dia dapat membawa gagasan yang sama. Jadi bila tidaklah berlaku semacam banyak sangat pertembungan di antara ulama ataupun ilmuwan. Saya sebut ulama ni kalau dalam kalangan kita, bila orang sebut ulama, agama saja. Jadi saya sebut ilmuwan itu maknanya lebih kita faham dalam lebih luas, intelektual. Ilmuwan dan umara. Jadi tidaklah terlalu banyak pertembungan kerana sama-sama berkongsi idealisme yang sama. Idealisme yang sama untuk membangunkan negara. Jadi yalah, kalau mungkin saya tidak ada ruang untuk mengaitkan dengan Madani di sini, buat Madani ini ada satu wacana yang lain. Bagaimana kerangka pemikiran itu dapat kita gunakan sebagai acuan kepada pembinaan peradaban. Kita harus ada kerangka pemikirannya. Kita tak boleh membina peradaban ikut suka kita dan ikut orang kata ikut trend semasa, trending. Tidak. Kita harus bina peradaban. Betul. Saya kadang-kadang perkembangan teknologi di luar itu begitu pesat sehingga kita tak sempat kejar kadang-kadang. Dia masuk dalam negara kita. Tetapi bagi masyarakat yang punya jati diri yang kuat, datanglah bentuk macam mana pun, dia akan dapat mengadaptasi atau menerimanya dan menggunakannya berasaskan kepada kepentingan sistem nilai tempatan jati diri dan sistem nilai kita sendiri. Jadi kalau ada teknologi dibawa daripada luar pun, tidaklah kita sepanjang masa menjadi mangsa. Hari ini banyak jadi mangsa sebenarnya, mangsa teknologi. Mangsa kepada yang datang kepada kita di atas sebab ketidakupayaan kita atau kejahilan kita dengan untuk menguasai teknologi berkenaan. Jadi itu ya. Jadi kalau kita nak menyentuh bagaimana apa tadi soalan tadi Khalis? Perlembagaan ya. Tentang perlembagaan ya. Perlembagaan. Jadi kita positif memandang ke depan bahawa perlembagaan itu kalau ada perkara yang fundamental ni, makna kata menyanggahi sistem kita boleh buat perubahan sekiranya kita ada kesedaran itu. Tidak ada masalah sebab perlembagaan itu sifatnya dinamik dan dia boleh berubah. Sekarang ni kita yang pegang steering. Bukan penjajah ya. Tak ada siapa suruh pun kita buat apa yang kita buat sekarang ni. Kitalah sendiri yang menentukan apakah bentuk dan acuan pembangunan yang kita mahukan. Ya. Itu. Okey, tadi Prof ada sebut kita sekarang ni jadi zaman sekarang ni kita ni jadi mangsa teknologi sebab kita ni adalah bangsa consumer. Kita ni hanya consume apa kita kata pihak lain buat, kita consume. Kadang benda tu memerangkap kita lah pada akhirnya. Kalau dulu penjajah datang, dia kaut hasil, selain dia sebar nilai-nilai berdasarkan kepentingan mereka, dan dia bawa pergi ke tanah di balik. Sekarang ini mereka mengaut kekayaan kita ni dengan mereka buat produk daripada tempat mereka dan ekspor ke tempat kita pun beli dengan sukarela walaupun terpaksa bergadai dan sebagainya. Jadi itu satu benda yang mungkin kita boleh renung balik lah. Okay Prof, ada satu soalan lagi yang saya fikir menarik jugalah daripada penonton. Daripada Zul Yusrizal ni. Assalamualaikum Prof. Mohon jelaskan bagaimanakah falsafah dan juga rukun negara dapat membebaskan pemikiran yang terjajah ataupun pemikiran penjajahan moden ini. Bagaimanakah falsafah dan juga rukun negara ini boleh berperanan sebagai ejen pembebasan? Okey. Rukun negara, kita ada 5 rukun negara. Rukun negara itu adalah dokumen. Dan dokumen ini dia terdedah kepada dokumen ni sifatnya dokumen lah ya. Dokumen ni yang menghidupkan dokumen itu adalah manusia ya. Bagaimana kita membaca, memahami dan menafsirkan dokumen itu. Jadi kalau nak kaitkan antara dua ini, maknanya antara rukun negara dan
jiwa merdeka tadi ya, jiwa merdeka tu. Jadi ya kita sudah ada dokumen, dan bagaimana kita melihat atau kita membaca dokumen itu dari sudut pandang kita sendiri ya. Okey. Ada 5 contoh. Kita kata ambillah yang berapa dia, kesetiaan kepada raja dan negara. Salah satu daripadanya ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Ada negara lain yang tidak ada raja dan negara, tidak ada raja. Kita ada raja. So, apakah kepentingan kita meletakkan salah satu rukun dalam ya, rukun ini, kalau kita faham betul-betul kenapa dokumen itu diwujudkan. Dokumen rukun negara ini diwujudkan untuk memastikan kerukunan hidup, ya, kerukunan hidup. Jadi kalau kita ada rukun tetapi rukun itu tidak berfungsi untuk memastikan wujudnya kerukunan, maka rukun itu tak berfungsi. Jadi rukun ini mesti diberikan peranan rukun ini ialah untuk memastikan atau untuk membantu kita mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat. Okey, salah satu saya kata tadi apa nama ni, ya, kesetiaan kepada raja dan negara. Ada keyword penting di situ, setia raja negara, ya. Ada 2-3 keyword penting di situ, ya. Sebagai rakyat Malaysia, sebab kita ini acuan kemerdekaan kita macam tu. Kita ada sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, yang ada raja berperlembagaan. Itu acuan kita. Mungkin tempat lain, dia menggunakan apa nama republik dan sebagainya. Tetapi kita ada acuan ini. Dan salah satu institusi penting dalam negara kita ialah institusi raja. Tuan-tuan ingat ya, raja ini dia tidak merujuk kepada individu, dia merujuk kepada institusi. Individu itu orang boleh melakukan kesilapan dan sebagainya, tetapi institusi itu mesti sentiasa diletakkan pada kedudukan yang mulia sepanjang masa oleh setiap individu atau setiap rakyat Malaysia. So, institusi itu adalah sebahagian daripada model dan acuan kemerdekaan kita. Kita merdeka dengan acuan ini. Dan kita wujud sebuah negara bangsa yang ada sistem dan struktur seperti ini. Jadi, ini masalah dia. Bila sebahagian kita nak mempersoalkan, nak merungkai perkara-perkara yang asas seperti ini, dia akan mewujudkan satu keadaan yang tidak harmoni. Jadi, maksudnya tadi, walaupun kita dengan jiwa merdeka tadi, kita boleh menafsirkan perlembagaan rukun negara itu, tetapi dia mesti dalam kerangka sistem nilai kita, dalam acuan kita sendiri. Yang ini kita dah bersetuju, kita bina negara seperti ini. Jadi kalau ada dan kebanyakan rakyat Malaysia yang tak mau terima, contohnya salah satu daripada rukun negara ini, ya, dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang warga negara dalam negara kita. Jadi pemikir jiwa merdeka itu dia bukan maknanya merdeka untuk mempertikai perkara-perkara yang asas yang menjadi fundamental dalam pembinaan negara bangsa kita. Jadi ini kena dan dalam konteks kita ini memang ada undang-undang yang menangani perkara tersebut. Jadi jangan ada dengan kita yang gata-gata tangan menulis sesuatu yang dalam media sosial dan sebagainya yang menyanggahi ataupun yang boleh ditafsirkan sebagai menolak ya di antara tiang rukun negara tadi, maka dia boleh didakwa dalam undang-undang negara kita. Jadi inilah acuan kita. Jadi semua orang mesti menghormati. Tak kira dia orang Melayu ke, dia India ke, dia Cina ke dan sebagainya. Dan sekiranya ada perkara-perkara ini berlaku, saya ingat pertama tindakan itu tak dapat diterima oleh
masyarakat ataupun rakyat ramai. Dan yang kedua, mesti ada ketegasan dan upaya undang-undang untuk menangani perkara-perkara tersebut. Okay, Prof. Okey. Tentang rukun negara ini pun banyak poin menarik yang Prof sebut tadi. Saya mungkin boleh berkongsi sikit lah, sebab saya, penonton ni pun ada dalam kalangan pelajar saya juga. Dalam kelas bila saya hurai rukun negara ni, saya suka bagi analogi macam rukun solat. So, mungkinnya saya akan tanya, rukun solat ada berapa? 13. Rukun solat tu adalah kalau kita nak solat kita itu sempurna, kita kena mencukupkan semua rukun itu. Baru solat itu sah. Dia terima atau tidak itu urusan Tuhan. Tapi kita as hamba, kita kena mencukupkan rukun. Jadi mungkin macam Prof cakap tadi, rukun negara itu adalah boleh kata macam syarat sah untuk mengabsahkan kita punya status sebagai warga negara. Jadi kita kena pegang betul dan kemaslah dengan setiap prinsip yang ada. Okay, Prof, banyak kita dah bincang, banyak yang Prof dah huraikan. Dan tadi Prof ada juga sebut tentang keharmonian ataupun kita kata simbiosis antara ilmuwan dan juga umara, pemikir dan juga pemimpin. Bagaimana pula dengan generasi muda, khususnya pelajar, macam mana peranan yang boleh dimainkan bagi membebaskan diri kita ni daripada terpenjara dalam penjajahan moden ni? Bagaimanakah peranan yang boleh dilakukan oleh pelajar khususnya untuk kita nak bebaskan diri kita ni daripada terus tercengkam dalam penjajahan bentuk moden ni? Okey. Hari ini pengaruh tidak hanya datang daripada parent ataupun guru, tetapi pengaruh yang banyak juga mencorak pemikiran generasi yang baru ini adalah media sosial yang tersebar begitu meluas dan mungkin nak kawal pun saya ingat satu perkara yang sangat sukar, tidak mudah untuk mengerti, tidak boleh kawal sebenarnya media sosial ini sebab semua orang akan akses kepada maklumat yang disebarkan. Jadi kita mahu generasi yang wujud. Baik, sebelum saya cakap pasal generasi ni, saya cakap tentang teori peradaban. Kalau Ibn Khaldun bercakap tentang teori peradaban itu berasaskan kepada generasi. Dia kata generasi yang awal itu generasi yang kuat jati dirinya, tinggi semangat juangnya dan bersedia untuk berdepan dengan sebarang cabaran. Ini generasi yang, kalau dalam konteks negara kita, generasi yang berjuang untuk dapat kemerdekaan. Ini. Dan generasi ini generasi yang sangat kental jiwa dan semangat juangnya. Kemudian diikuti oleh generasi berikutnya. Generasi berikutnya ialah generasi yang mewarisi tadi ini, semangat juang tadi, membangunkan negara dan sebagainya, dan mereka juga mempunyai kekuatan. Lazimnya dia bukan lagi perlu kekuatan fizikal dan jiwa, tetapi kekuatan ilmiah atau kekuatan intelektual. Sebab bila kita dah satu fasa, kita akan pergi kepada fasa berikutnya, mengisikan kemerdekaan itu. Pertama, kita nak merdeka. Yang kedua, kita nak isi. Dan mengisi kemerdekaan itu tidak mudah. Sebab kita perlu memikirkan apa sebenarnya yang menjadi keutamaan nak isi kemerdekaan itu. Baik, bagi pendidikan dan sebagainya. Macam kalau dalam konteks negara kita mungkin peringkat awal bila kita merdeka, kita mau melihat hidup rakyat negara ini lebih terbela ataupun lebih terjamin. Jadi kita kena membesarkan kumpulan kelas menengah dalam masyarakat. Ini ialah walau kelas menengah ini adalah ini teori sosiologi juga, tak apa. Kita besarkan kelas menengah kerana dalam situasi ini, bila kita kata kelas menengah itu, mereka dah
keluar daripada bawah, daripada garis kemiskinan, daripada kemelaratan dan kepapaan itu kepada. Jadi kelas menengah ini lazimnya mereka yang mempunyai upaya atau keupayaan untuk menyara hidup keluarganya, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, memberikan kehidupan yang lebih selesa kepada anak-anak mereka ataupun kepada keluarga mereka. Ya. Jadi ini. Caranya ialah kita berikan pendidikan kepada mereka. Ya, bila beri pendidikan mereka lebih berasa celek huruf dan dapat melihat peluang-peluang ya untuk memajukan diri dan masyarakatnya. Jadi bila kita merdeka, generasi yang berikutnya yang mengisi kemerdekaan ini dapat merancang ya bagaimana dan apakah yang patut kita isikan. Baik. Generasi berikutnya. Ini yang jadi isu ini. Generasi isu berikutnya ialah generasi yang mewarisi. Kalau kata generasi kedua ini sudah pun berjaya mengisi sedikit banyak kemewahan dan masyarakat sudah boleh hidup dengan sedikit kemewahan. Hasil daripada perjuangan dua generasi yang awal tadi. Dan generasi ketiga ini generasi yang hidup di dalam keadaan yang tidak lagi perlu melalui satu tempoh berjuang seperti mana generasi yang awal tadi. Jadi inilah yang berlaku dan ini memang itu teorinya generasi yang mewarisi kemerdekaan. Baik. Mungkin kalau dalam konteks negara kita ini, kita tengok generasi yang awal, generasi yang sebelum 57 ya, yang lahir tahun 40-an dan sebagainya, yang berjuang dapatkan kemerdekaan, dan kemudian generasi yang lahirnya pasca merdeka ini, mungkin generasi yang berikutnya mengisi kemerdekaan, membangunkan negara dan memajukan masyarakat dan sebagainya, mengisi ini. Baik. Dan generasi ketiga ini ialah generasi yang mewarisi ataupun menikmati apa yang diperjuangkan oleh generasi yang awal tadi. Lazimnya generasi yang ketiga ini mempunyai daya juang yang tidak begitu kuat seperti mana generasi yang pertama tadi. Jadi kita sekarang ini dalam kalau tanya saya tadi urusan apa yang anak-anak muda sekarang ni, beberapa anak muda kena menelusuri sejarah negara dan memahami bagaimana sukarnya perjuangan generasi terdahulu yang dia mewarisinya sekarang ini. Maklumlah, anak-anak hari ini ialah anak-anak yang mungkin kalau dia daripada keluarga kelas menengah, dia lahir-lahir saja dia sudah naik kereta. Dia tak biasa jalan kaki seperti mana mungkin generasi saya dulu, terpaksa jalan 2-3 kilometer untuk pergi ke sekolah. Dan ada waktunya kita dengan segala macam cabaran pergi sekolah mana pakaian tak cukup dan sebagainya. Itu. Tetapi generasi hari ini adalah generasi yang sudah pun hidup di dalam suasana kenikmatan itu. Tetapi Ibn Khaldun kata, sejauh mana atau selama mana kita dapat mengekalkan jati diri, maknanya dipindah daripada satu generasi berikutnya itu juga punya jati diri yang kuat, maka dia akan terus membawa obor yang sama dan dia akan dapat mempertahankan kemerdekaan dan kemajuan yang dia perolehi. Jadi ini penting ya untuk kita, bagaimana kita nak memperturunkan ataupun mewariskan, bukan saja mewariskan harta kepada generasi berikut, tetapi mewariskan semangat juang yang sama supaya generasi hari ini generasi yang juga mempunyai kecekalan dan juga keupayaan dan juga semangat untuk terus berjuang ataupun terus mempertahankan kemerdekaan yang kita ada dan terus mengisi kemajuan yang kita ada. Kalau kita ambil contoh ya, peradaban ya. Mungkin contoh yang kita boleh tengok, misal kata tembok besar tembok besar China ya. Tembok besar itu kalau nak tengok dia punya tempoh
pembinaannya itu memakan masa ratusan tahun. Ratus tahun. Beratus tahun. Bila ratus tahun, tentulah dia melibatkan beberapa generasi. Jadi, bagaimana generasi yang sebelumnya itu memberikan baton itu kepada generasi berikutnya, meneruskan pembinaan tembok besar itu. Kepada generasi berikutnya, meneruskan pembinaan itu. Sehinggalah kita dapat lihat apa yang ada sekarang ini. Mana nak disiapkan dalam tempoh yang sangat lama dan melibatkan beberapa generasi. Jadi bermakna, so tentulah mereka ada satu resipi yang dapat mengekalkan semangat dan daya juang itu untuk terus meneruskan pembinaan itu. Mungkin generasi yang tidak ada lagi, dah 200 tahun, 300 tahun selepas generasi itu tidak ada lagi, dia terus melakukan kerja itu. Sehinggalah sampai mungkin dekat 900 tahun gitu, untuk menyiapkan, atau yalah kalau kita anggap sebagai siap seperti yang kita dapat lihat pada masa ini. Dan dia memakan masa yang begitu lama, dan sudah tentulah usaha yang begitu kuat, tinggi yang dilakukan itu sudah sekarang ini menjadi ikon kepada peradaban mereka sendiri pada masa ini, pada peradaban Cina pada masa ini. Saya tak membincanglah soal buruh paksa dan sebagainya, itu hal lain, itu dalam wacana lain. Tapi saya bercakap tentang bagaimana proses menyampaikan ataupun mewariskan semangat juang daripada satu generasi ke satu generasi itu. Itu konteks yang saya bercakap. Jadi kita di sini, di Malaysia ini, saya ingat perlu ada upaya untuk memberi kesedaran itu. Dan hari ini saya lihat ada gerakan itu. Ada gerakan itu. Dan saya mengenali kumpulan-kumpulan mereka yang muda ini yang amat meminati ilmiah, misalnya kata wacana ilmiah dan melakukan aktiviti ilmiah dan sebagainya. Dan mereka ini pun juga sudah mula meminati kembali bila kita sebut jati diri itu, kita kena tengok apa yang nilai-nilai dan juga ekspresi orang itu, kita kena, walaupun kalau dalam mindset ini kita boleh lihat bila dia bercakap, tetapi ekspresi itu pada fizikal kita boleh nampak, adanya generasi muda hari ini yang sudah minat dan rasa tidak malu lagi untuk memakai busana tradisional, bertanjak dan sebagainya pada masa ini. Jadi itu bagi saya satu perkembangan yang positif sebenarnya, mengembalikan balik yang lama itu. Dan bukan setakat meluaskan industri pakaian tradisional, tetapi yang penting ialah pengembalian jati diri itu. Dah kita rasa tidak malu lagi, rasa tidak terhina ataupun rasa tidak berasa koman lah pakai pakaian yang melambangkan jati diri itu. Itu sesuatu yang tampak, dan ini sebenarnya penting untuk kita tonjolkan bahawa kita memang mempunyai upaya untuk pertama mempertahankan kemerdekaan itu, yang kedua membebaskan pemikiran. Kalau kita nampak dia berpakaian macam itu, maknanya dia adalah manifestasi daripada jiwanya. Dia seorang yang merasakan ada sesuatu yang dia perlu lakukan untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pemikiran dia. Jadi itu Haris. Baik Prof, bila Prof sentuh tentang generasi muda sekarang ni, ramai yang tidak segan untuk nak menzahirkan identiti apa semua ni. Memang kita dapat nampak dah trend tu sekarang. Macam mungkin saya boleh ambil satu contoh, sebenarnya ada satu badan penerbit namanya The Patriot. Ni antara badan penerbit yang rajin untuk banyak menulis tentang sejarah, tentang identiti, tentang budaya, untuk kita merefleksi balik kita ni siapa. Jadi ini antara inisiatif yang bagus. Dan saya tengok pun sekarang ni, bukan sekarang lah, saya tengok mungkin dalam 5 ke 7 tahun kebelakangan ni memang banyak. Contohnya Akademi Jawi contohnya, penerbit juga. Dia cuba menghidupkan balik kita punya warisan tulisan Jawi itu. Jadi satu yang menarik sebab kita sudah seolah macam terputus tradisi itu dan cuba dihidupkan balik. Okay, mungkin saya nak kongsi sikit dengan penonton.
Sebab kita ada ramai penonton ini, lebih 200 orang, sekitar 250 macam tu. Saya teringat sebab bulan Ramadan tahun lepas, saya awal Ramadan tu saya menghabiskan ucapan Prof ni. Saya rasa banyak poin-poin penting yang ada dalam ni dan sebahagiannya telah disebutkan oleh Prof tentang indigenization of knowledge apa semua tu. Jadi saya fikir mungkin pelajar-pelajar lah khususnya dan penonton awam boleh dapatkan buku ni, penerbit UPM. Ya, ini adalah ucapan Prof Zaid lah sempena beliau memperoleh gelaran professorship. Jadi boleh dapatkan banyak poin-poin menarik dalam ni yang saya fikir kita boleh ambil lah. Okay Prof, mungkin saya boleh baca 1-2 soalan lagi sebelum kita tutup. Sekejap, saya tengok dekat ruang soalan ni. Okay. Assalamualaikum Prof. Mohon huraikan peranan falsafah pendidikan kebangsaan dalam mengekang pengaruh sekularisme di negara kita. Peranan falsafah pendidikan kebangsaan dalam mengekang pengaruh sekularisme di negara kita. Okey. Falsafah pendidikan kebangsaan kejap, saya buka, saya baca apa nama dia punya apa nama falsafah itu. Nanti kita tengok apa nama satu persatu. Ini soalan yang baik untuk kita kupas dalam wacana seperti ini sebab kita, itu yang saya katakan tadi, kita harus ada, bila kita berbincang itu kita harus ada kerangka ada tempat yang kita berpaut macam dalam konteks pendidikan negara kita tentulah falsafah pendidikan kebangsaan yang kita rujuk untuk dijadikan sebagai satu kerangka panduan. Nanti saya buka kejap falsafah pendidikan kebangsaan. Belum jumpa lagi. Kejap. Okey. Sebab saya kena buka bukan apa, sebab dalam kalau kita betul. Dalam kita nak meninjau pasal pendidikan ni, kita kena ni teknik lah dalam apa-apa pun kata nak ni, kita kena mengenal pasti ataupun identify dalam falsafah kebangsaan itu. Sebab orang yang merangka falsafah kebangsaan ini pun dia merangka berasaskan kerangka pemikiran dia. Kita kena pinpoint ataupun kita kena ambil dalam falsafah pendidikan kebangsaan itu kata kunci keywords. Lepas itu nak faham ini, maknanya kita kena pergi kepada keyword. Sebab kalau nak urai memang dia panjang tetapi kita nak melihat dalam konteks tadi, macam tadi ditanyakan bagaimana kita nak membebaskan daripada sekularisme, begitu tadi ada perkataan sekularisme tadi. Betul? Ya, betul. Falsafah pendidikan untuk membebaskan daripada sekularisme. Okey. Pertama kita kena faham juga apakah yang dikatakan sekularisme itu. Dan yang kedua, bila kita melihat falsafah pendidikan kebangsaan ini, dari segi kata kunci yang ada dalam itu, dia adalah kombinasi sebenarnya. Adalah kombinasi daripada dua elemen pada kehidupan manusia ni, iaitu kerohanian
dan kejasmanian. Bila kita sebut kerohanian dan kejasmani, rohani itu merujuk pada perkara-perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Manakala jasmani itu dia melihat perkara-perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang fizikal. Adapun kehidupan manusia ini dia adalah kombinasi daripada dua ini. Ya. Tadi dalam rukun negara pun terlihat dari perkara itu sebab kita ada kepercayaan kepada Tuhan dan sebagainya. So ada kombinasi daripada dua ini. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan pun menseimbangkan antara kedua ini ya. Untuk melahirkan masyarakat ataupun warga negara yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara, masyarakat, keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Tetapi sebelum itu kan ada berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Maksudnya elemen spiritual dan keagamaan. Jadi, asas falsafah yang menggabungkan di antara dua kombinasi ini sudah tentulah menolak sekularisme sebab sekularisme ini dia memisahkan. Sifat sekularisme ini ataupun ideologi sekularisme ini memisahkan. Huraian mendalam ya oleh Syed Naqib Al-Atas dalam buku dia Secularism ataupun sekularisme itu memang mengupas dengan beberapa lapis sebenarnya bagaimana sekularisme itu mencengkam kehidupan manusia. Tetapi untuk wacana ini mungkin lebih cukup sekadar kita melihat mungkin bila kita cakap tentang falsafah kebangsaan itu semangatnya, asasnya dia memang tidak serasi dengan sekularisme. Sebab sekularisme itu memisahkan, adapun falsafah pendidikan kebangsaan itu sebenarnya menggabung ataupun meletakkan dua rohani jasmani itu sebagai duduk pada satu tubuh. Ya. Jadi orang tak boleh melihat falsafah pendidikan kebangsaan itu sebagai mempunyai elemen sekularisme. Tak boleh. Ya. Sebab falsafah ini dibina berasaskan kepada fahaman yang jelas tentang apakah sebenarnya yang diperlukan oleh manusia dalam hidupnya. Jadi pendidikan itu adalah pendidikan yang seimbang, rohani, jasmani dan sebagainya dan kemudiannya akan melahirkan masyarakat yang berakhlak, bertanggungjawab dan sebagainya dan seterusnya. Adapun sekularisme itu adalah ideologi yang asasnya memisahkan di antara dua kehidupan, di maknanya hal-hal yang berkaitan dengan spiritual itu ada bagi pandangan sekularisme itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan sahaja. Dia tak ada hubungan manusia dengan manusia. Tetapi pendidikan kebangsaan itu ada pendidikan yang ingin melahirkan warga negara yang ada keterampilan ya dari segi akhlak, tanggungjawab dan akhirnya konsep kesejahteraan yang kita bawa itu adalah kesejahteraan yang melibatkan dua elemen rohani dan jasmani tadi. Adakah saya menjawab soalan tadi? Jawab. Ya. Jadi sebelum saya pergi ke soalan terakhir, mungkin saya boleh rumuskan sikit lah apa yang Prof sebut tadi. Jadi memang kalau kita tengok falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK ni memang dia ada semangat ketuhanan di situ. Sebab dia ada sebut di situ kepatuhan kepada Tuhan. Di mana ini pun sudah bercanggah dengan intipati sekularisme itu sendiri yang memisahkan antara aspek ukhrawi dan juga duniawi. Malah kalau kita tengok rukun negara pun aspek pertama tu ataupun prinsip pertama tu adalah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kita dapat tengok betapa bijaksananya pemimpin dan juga pemikir kita dulu yang konstruk rukun negara dan juga falsafah pendidikan kebangsaan ini dengan menyelitkan unsur-unsur ketuhanan. Jadi penting untuk kita pegang semula kepada root ataupun akar agama itu sendiri lah, untuk kita nak cakap tentang
pembebasan dan sebagainya. Okey Prof, mungkin soalan terakhir saya boleh bacakan daripada penonton. Assalamualaikum Prof. Tak apa, ada soalan lagi. Okey, saya nampak ada beberapa soalan lagi tu. Okey, jangan jangan tutup dulu. Ada yang jangan tutup lagi. Okey. Kalau Prof masih okey, begini, sebelum you baca soalan tu, saya ada di depan saya yang saya nampak ni. okey. Ada dua ya. Satu, Muhammad Azim, bolehkah huraikan kenapa pentingnya rakyat tidak menyentuh 3R dalam negara? Antara bebas dan dikawal. Yang kedua, salahkah kami generasi muda mengambil nilai barat dalam kehidupan seharian? Okey. Saya respon kepada kedua-dua ni dulu sebelum soalan tu Okey. 3R. Ini isu sekarang sebenarnya. 3R sikit 3R dan sebagainya. Baik, kalau tanya saya, tidak ada siapa yang kata jangan sentuh 3R. Jangan kita salah faham daripada ini. Kita boleh berwacana tentang 3R. Wacananya untuk mengukuhkan institusi itu sebenarnya. Jadi yang tak boleh itu ialah gunakan 3R itu untuk instigate orang ramai ataupun untuk memprovokasi. Ini yang jadi salah, sebab bila kita gunakan itu sebagai elemen provokasi, dia akan menyebabkan keadaan tidak harmoni dalam kalangan. Tapi kalau nak bahaskan, nak memperkukuhkan institusi ini dalam negara, tidak ada siapa melarang. Malahan kita boleh bahas tiap-tiap hari pun hal 3R ini. Tidak ada halangan. Jadi saya ingat jangan keliru dalam perkara ini. Kadang-kadang bila ialah kadang ini di dalam media sosial macam-macam sebut ini pun tak boleh sebut 3R dan sebagainya. Ya, yang tak boleh itu ialah sekiranya kenyataan itu boleh menggugat keharmonian dan keselamatan dan juga ini tak boleh. Tetapi kalau kita nak membahaskan perkara ini untuk memperkukuhkan, saya ingat kritik ini kita faham, kritik ini dia bukan kritik boleh, tetapi apa yang berlaku dalam setengah keadaan ialah memprovokasi. Itu bukan kritik, kena bezakan. Provokasi ini lain Bila provokasi dia ada reaksi daripada pihak yang diprovokasi itu. Jadi inilah yang menjadikan masalah. So tak ada masalah Dalam hal yang kedua bolehkah generasi muda mengambil nilai-nilai barat dalam kehidupan? Saya ingat dari segi nak mengambil ni bukan barat saja. Ambillah nilai daripada mana pun. Seluas kan kita disuruh berjalan jauh, berjalan luas pandangan, lama hidup, banyak pengalaman, dapat kembangan. Tetapi pada masa yang sama kita mesti berupaya untuk membuat tapisan, menyaring apa yang cocok dengan kita atau sesuai dengan kita, apa yang tidak sesuai. Yang tak sesuai pasti jangan ambil. Yang sesuai ambillah. Tak ada masalah. Jadi ini prinsip yang umum yang kita boleh pergilah, ambillah di barat, nilai-nilai baik di barat. Bukan tak ada yang baik. Jangan kata tak ada, jangan kata di barat tak ada yang baik. Di nilai barat, di barat banyak yang baik, di timur pun banyak yang baik. Pergilah ke Jepun. Tengok apa yang ada pada orang Jepun dengan penjagaan alam sekitarnya, dengan kebersihannya dan sebagainya, dan bagaimana mereka suka menolong orang dan sebagainya. Itu nilai-nilai yang bukan kata nilai di Jepun, sebenarnya nilai-nilai itu sesuai dengan nilai kita pun sebenarnya, dan memang kita disuruh pun seperti itu. Jadi tak ada masalah ambillah daripada barat, daripada mana. Cuma kalau kita dah sampai kepada peringkat mendaulatkan barat, contohnya bahasa sorry lah, saya punya bahasa Melayu tak apa baik lah, terus nak cakap orang putih. Jadi ini orang Malaysia tak berapa elok lah macam tu kan. Mengada-ngada namanya. Orang Malaysia cakaplah bahasa Malaysia. Kita boleh kuasai bahasa yang lain. Malahan you boleh menguasai bahasa Inggeris lebih baik daripada orang putih pun tak apa. Kalau boleh bahasa Arab, kuasai bahasa Arab lebih baik daripada orang Arab. Pakar-pakar bahasa Arab banyak orang bukan Arab sebenarnya. Bukan Arab pun. Dia orang luar tapi dia bahasa Arab.
kuasai bahasa Jepun, kuasai bahasa Perancis, kuasai bahasa Cina. Itu tak ada siapa menghalang. Belajarlah sebanyak mana bahasa yang kita mampu. Dan kita, kalau orang tu minat, tidak ada siapa menghalang. Dan tak ada siapa yang mengatakan bahawa kita kurang patriotik kalau kita belajar bahasa lain. Tidak. Tetapi bahasa sendiri mesti didaulatkan. Mesti duduk di atas. Mesti diberi keutamaan. Jadi ini prinsip yang mesti jelas kepada kita. Ambil yang baik. Tolak yang tak baik. Jangan ambil semua. Sekarang ini ada masalah di kalangan kita ni. Bila kita menggunakan konsep-konsep, ya sekarang ni, misalnya benchmarking. Benchmark ni pun satu hal. Sikit-sikit benchmark di barat. Sikit-sikit benchmark. Bukan tak boleh, tetapi tak boleh selama-lamanya meletakkan orang di benchmark kita. Sebab bila kita nak bina identiti kita sendiri. Harvard tak akan jadi Harvard kalau Harvard tiru Oxford. Oxford lebih dulu. Jadi kalau kita meletakkan orang ini saya selalu sebut istilah mentaliti makmum. Makmum ni maknanya ikut imam lah. Jadi kalau kita menjadikan barat sebagai imam, makmum bila tak akan boleh potong imam. Jadi bila kita menggunakan orang sebagai ukuran, kita letak dia di depan sepanjang masa. Kita sampai ke poin itu, dia dah di depan lagi. Kita sampai ke poin depan lagi, memang kita tak akan dapat kejar sampai bila-bila. Dan kita tak akan dapat membina peradaban dalam acuan kita sendiri. Sepatutnya biarlah kita bina dalam acuan kita sendiri dan kita nanti dihormati kerana orang melihat kita ada kelebihan berbanding orang lain. Kita ada kelebihan. Kita ada nilai-nilai tempatan dan indigenous dan pribumi yang boleh dicontohi pula oleh bangsa lain ataupun oleh orang lain. Right? Ada lagi soalan ni. Adakah ada satu soalan. Adakah falsafah pendidikan kebangsaan yang telah menjadi panduan sistem pendidikan negara telah berjaya direalisasikan hasratnya dalam membina ketamadunan negara kita pada hari ini? Ukurannya lihat apa yang ada pada kita hari ini. Sama ada kita sudah berjaya atau tidak. Tapi saya sebagai pendidik, saya biasa pendidik ni dia tak puas hati. Dia tetap tidak puas hati. Tetapi secara positifnya kita mesti memperaku bahawa kita telah pun mencapai beberapa kejayaan. Jangan kita tolak terus. Jangan kita katakan tak boleh, gagal, fail dan sebagainya. Itu bukan positif. Positif ni kita kata kita sudah mencapai beberapa kemajuan, beberapa kejayaan, tetapi banyak lagi yang kita perlu isikan. Jadi barulah jadi satu orang positif. Jangan bercakap seperti orang kecewa. Orang kecewa ni dia tak akan membawa kita ke mana-mana. Semua salah belaka. Jadi orang ini dia tak akan dapat menyumbang untuk dalam pembinaan peradaban kita. Kita kena ada sikap positif ni. Kita telah pun sejak merdeka sampai sekarang kita telah mencapai banyak kemajuan. Tetapi banyak lagi yang kita tidak capai dan kita perlu lakukan. Jadi secara umum begitulah. Saya tak boleh nak bagi detail dalam ini sebab ini panjang cerita dia. Kalau nak cakap tentang berjaya tak berjaya ni, nak start daripada kita bercakap pasal bahasa saja dah cukup dah. Bahasa saja daripada dulu kerana 52 macam-macam lah makna kata proses yang berlaku sampailah hari ini. Jadi bagaimana keadaan dan kedudukan bahasa Melayu pada hari ini pun sebagai petunjuk bagaimana perjuangan kita pada masa lalu. Hasil daripada apa yang diperjuang pada masa lalu, apa yang kita lihat pada hari ini. Okey. Pendidikan yang kami lalui pada tahun 60-an, 70-an, 70 dan 80, ini yang ada hasil ni yang dapat kita lihat pada hari ini. Dan apa yang kita buat pada hari ini akan dapat dilihat hasil mungkin 20 tahun akan datang. 20-30 tahun akan datang. Baru kita nampak generasi itu. Kita tak akan boleh buat benda tu, tak akan berlaku overnight, tak akan berlaku dalam tempoh yang singkat.
Sebab itu dalam hal pendidikan ni janganlah terlalu banyak bereksperimen. Eksperimen ini kadang-kadang boleh menjejaskan. Bukan, dan kalau kita eksperimen dalam pendidikan ni, dia boleh menjejaskan satu generasi. Dia punya kesan dia tu bukan hari ni kita dapat tengok. Dia ada kesan dia ialah 20 tahun akan datang. Bila orang ini ataupun generasi ini masuk dalam masyarakat, baru tu kita tahu, oh begini rupa orangnya. Okey, ada lagi soalan lain? Tak ada dah, semua dah dijawab. Ya. Alhamdulillah, saya rasa perbincangan kita pada pagi ini sangat segar. Kita bermula dengan kita mendapatkan konsepsi penjajahan moden itu apa dia. Lepas tu Prof kupas sedikit sejarah. Lepas tu konsep penjajahan moden itu sendiri. Lepas tu kita sentuh tentang banyaklah aspek. Kita sentuh pendidikan, kita sentuh rukun negara, kita sentuh tentang 3R, institusi 3R itu. Jadi banyak yang kita dah sempat bincang pada pagi ini. Moga-moga kita boleh jadikan pedoman dan juga panduan untuk kita terus hidup dengan penuh kerukunan di negara yang majmuk ini khususnya, dan juga kita boleh terbuka kita punya minda dan juga pemikiran ni supaya kita melihat dunia ni secara lebih luas lah. Hari ini orang tidak lagi bercakap barat itu sebagai superior. Orang sudah bercakap tentang contohnya multiple modernities, kemodenan yang pelbagai. Jadi ini adalah antara idea-idea postkolonial yang kita boleh tengok semangat itu. Dan itulah yang saya boleh rumuskan daripada intipati apa yang Prof nak sampaikan, bahawa kita ni kena ada jati diri, kita kena ada identiti, kita kena ada, kita kata, jenama kita yang tersendiri. Kita ada konteks, kita ada sejarah yang tersendiri. Jadi itulah yang kita perlu hargai dan kita perlu hayati semua. Okay, terima kasih Prof Zaid di atas kesudian untuk memenuhi jemputan kami pada pagi ini. Mudah-mudahan. Terima kasih. Saya juga mengucap terima kasih kepada semua. Berapa ramai yang menonton pagi ni? Oh, ramai, 200 lebih. Oh, okay. Alhamdulillah. Ramai yang mendengar. Jadi, dan bilangan itu dia agak konsisten sampai ke hujung ni masih lagi ramai 200 lebih. Jadi saya rasa seronok melihat ya. Maksudnya pelajar ni walaupun dalam keadaan berpuasa mungkin penat, tapi mereka masih menyegarkan mereka punya intellectual lah. Masih pagi lagi ni. Tenaga kuat lagi. Kalau nak tengok, lepas buat kuliah lepas pukul 2 nak tengok. Okey Prof, terima kasih sekali lagi atas kesediaan untuk jemputan. Semoga kita ada kesempatan untuk sesi masa akan datang lah kalau ada rezeki, insyaAllah. Okey Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Prof dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, selamat Hari Raya, insyaAllah. Terima kasih. Okey, selamat juga untuk Prof. Ya.